Alhamdulillah, pada malam ini kita berada di dalam satu majlis pelancaran Perikatan Nasional. Kebetulan bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, tahun untuk mengingatkan tentang kelahiran seorang insan yang cukup hebat, insan yang agung, lahir ketika dunia memerlukan seorang arkitek, memerlukan seorang manusia yang membina kembali dan mengangkat karamah insaniah, mengangkat kemuliaan manusia balik. Kerana manusia pada waktu itu sudah bertukar menjadi daripada karamah insaniah menjadi sifat haywaniah ataupun sifat binatang. Undang-undang yang ada pada ketika itu ialah undang-undang rimba yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Nilai wanita tidak ada nilai satu sen pun ketika berada di zaman jahiliyah. Malahan wanita dianggap sebagai sial majal, dianggap membawa satu bencana di dalam keluarga apabila isteri mereka melahirkan seorang anak wanita. Wa iza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila diberitahu kepada mereka tentang isteri mereka melahirkan anak wanita, anak perempuan, wajahnya berubah, menggambarkan tentang kehadiran, kedatangan sial dalam rumah mereka, datangnya celaka dalam rumah mereka. Itulah dia wanita di zaman jahiliyah. Tetapi zaman Islam diangkat wanita. Wanita sama macam orang laki-laki. Dulu wanita tidak ada nilai. Yang hanya dinilainya hanyalah sebagai untuk memuaskan nafsu orang-orang laki-laki semata-mata. Kadang-kadang wanita dijadikan sebagai bahan pertaruhan judi di zaman jahiliyah. Sekarang wanita sudah diangkat darjatnya. Nilainya mahal. Dulu orang kata orang Kelantan, perempuan dia murah. Sekarang sudah mahal. Apabila siap lebuh raya Timur Barat. Dulu orang perempuan nak kahwin orang kata orang Kelantan murah. Sekarang sudah sama. Tempat saya hari ini pun kita tengok, mengerikan dan menakutkan. Baru ni saya tanya dengan seorang yang datang. Saya tanya dia pergi meminang lah. Orang dekat area kampung tempat saya Bukit Gantang. Dia kata, saya tanya, berapa agak pinangan? Dia kata, agak-agak ustaz berapa? Saya kata mungkin dalam 6,000, 7,000. Dua-dua kerja kilang kat Kemunting tu. Hei, dia kata ustaz, 15,000 harga bata, tak boleh kurang sekupang. Saya nak bawa senario ini nak menunjukkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat darjat wanita. Ini Kementerian Datuk Sirina ni mana. Ini saya puji itu kena bagi banyak sajalah. Kan. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita ambil ini juga dengan semangat ruh daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini pula kita melancarkan Perikatan Nasional di negeri Perak. Dan tentulah kita nak mengajak masyarakat supaya masyarakat ini berpadu dan bersatu. Maka inilah mesej yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah berjaya menyatukan antara Aus dengan Khazraj. Aus dan Khazraj ni bermusuh ni tuan-tuan, lebih teruk antara Pah dengan UMNO. Lebih teruk daripada Pah dengan PAN. Lebih teruk daripada bersatu dengan UMNO. Aus dengan Khazraj. Tetapi Nabi SAW berjaya untuk disatukan
mereka. Akhirnya mereka hidup waktu itu menjadi bangsa yang baik, bangsa yang hebat, kerana atas penyatuan yang ada dari kalangan mereka. Maka kita dapat lihat di dalam suasana seperti begitu ketika itu, mereka telah pun disatukan kerana ialah untuk nak menunjukkan kekuatan yang ada. Ketika Nabi SAW sampai ke bumi Madinah, waktu itu tuan-tuan, orang bukan Islam minoriti. Orang Islam minoriti. Orang bukan Islam majority. Tetapi yang mengetuai bumi Madinah ialah yang minoriti, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang majoriti yang terdiri daripada Aus, Khazraj, yang terdiri daripada golongan Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang bergaduh di kalangan mereka tuan-tuan. Tetapi ketika itu yang menjadi pemimpinnya ialah dari kalangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas asas inilah yang kita dahulunya kita dapat lihat, kita hendak ketika Perikatan Nasional pun macam disebutkan oleh sahabat saya tadi, Datuk Sri Pija, nak menunjukkan kita hendak kepada penyatuan, kita hendakkan kepada perpaduan. Kita sedar kalau kita berpecah, yang akan memerintahnya ialah perikatan, yang akan merintahnya ialah Pakatan Harapan. Adakah tuan-tuan rela Pakatan Harapan memerintah di Malaysia? Adakah tuan-tuan rela? Kami PAS ada pengalaman dengan DAP, dengan PKR. Pija, Tok Si Azmin, Tan Sri ada pengalaman. Maka sebab itu pada kita ialah kita meletakkan asas seperti begini. Kita hendak supaya kita bergerak untuk memastikan supaya kekuatan yang ada kepada kita ini, untuk memastikan ialah kita mesti menyekat kebangkitan Pakatan Harapan untuk memerintah di Malaysia dan Perak ini. Maka sebab itu tidak ada jalan lain, melainkan ialah kita mesti terus bekerja. Kita mesti meletakkan asas kita, meletakkan matlamat kita, meletakkan goal ataupun harapan yang kita hendak yang lebih besar, yaitu untuk menyelamatkan negara daripada mangsa yang sudah pun sedang nak menunggu kita kalau kita berlaku perpecahan. Maka sebab itu asas seperti beginilah insya-Allah PAS sama-sama dengan bersatu, bersama-sama dengan gerakan, kita sering menyuarakan dalam soal perpaduan. Tidak lain dan tidak bukan kita hendak untuk nak memastikan kerjasama ini bagi memastikan supaya kuasa Pakatan Harapan tidak akan boleh berkuasa lagi di negara kita. Tuan-tuan cuba bayangkan, 65% orang Islam, 35% dikuasai waktu PRU ke-14 yang lalu. Maka dengan sebab itu, kita harapkan kekuatan kita mesti ada. Mesti hendak supaya kita ada kekuatan di peringkat jentera, insya-Allah. Dari kalangan PAS kita ada kekuatan kita. Dari kalangan Bersatu. Dan juga kita mengharapkan kekuatan daripada pihak yang terdiri daripada gerakan. Kita ada juga di SPP daripada pihak PAS untuk memastikan supaya ada kekuatan untuk kita nak menghadapi PRU akan datang. Karena kita sedar pilihan raya jentera amat penting. Jentera penting. Maka pada malam ini kita telah melancarkan Perikatan Nasional. Dan kita harapkan jentera-jentera kita akan dapat bergerak dengan baik. Ini penting. Kita politik kita bukan pecah politik orang Cina. Politik orang Cina isu. Politik orang Cina sentimen.
DAP tidak ada cawangan pun boleh menang. Dia tak pernah melawat kawasan pun boleh menang. Pada dia memperjuangkan, dia bising dekat parlimen, bising dekat DUN. Apa berlaku di bawah tak penting. Itu politik orang Cina. Yang penting dia boleh bawa mesej dia. Orang Melayu, dia nak kepada jentera. Orang Melayu nak disantuni. Orang Melayu nak supaya kita dekat dengan mereka. Itu satu. Anak muda. Anak muda pula, saya tadi bercakap dengan orang-orang muda tadi. Petang tadi. Saya beritahu kepada mereka. Kerana sekarang ni sudah mereka sebut. Mereka tak nak untuk nak mengundi. Mereka kata semuanya payah. Kami tak ambil tahu tak apa. Bab-bab mengundi ni. Ini menjadi kerungsingan kepada kita. Hampir 40% dari kalangan anak-anak muda yang tidak menentu apa pendirian parti mereka. Ini yang perlu kita nak educate. Kita nak letakkan bahawasanya supaya mereka ini sedar tentang pentingnya pilihan raya. Saya bagi tahu dalam mana-mana dialog ketika bersama-sama dengan pelajar universiti, bersama-sama dengan belia-belia, apabila soalan ini timbul, saya bagi tahu pada mereka. Yang pertama, kalau orang baik macam kamu, orang belia. Kalau orang yang ada educated, orang ada pendidikan, orang yang ada akhlak, orang yang ada moral, orang yang nak kepada integriti, nak baik, tiba-tiba kamu sendiri yang tak nak mengundi, boikot pilihan raya, maka akhirnya macam Bapak Hamka kata, apabila orang baik tidak mau terlibat dengan politik, akhirnya yang akan memimpinnya terdiri daripada orang-orang jahat. Maka sebab itu kamu sebagai orang baik, belia yang baik, belia yang terpelajar, belia yang nak pada integriti, belia yang nak kebaikan, maka perlu terlibat dalam pilihan raya. Ini satu hujah saya. Yang kedua saya kata, kalau kamu sebagai orang muda boikot pilihan raya, tak nak pilihan raya, tak turun mengundi, turn out rendah, pilihan raya tetap diadakan juga. Pilihan raya tak batal dengan sebab kamu tak turun mengundi. Tapi kamu kena ingat, dalam masa 5 tahun, inilah yang akan memimpin kamu. Inilah wakil rakyat yang akan memimpin kamu. Inilah esko yang akan memimpin kamu. Inilah menteri yang akan memimpin kamu. Inilah Perdana Menteri yang akan memimpin kamu. Inilah menteri besar yang akan memimpin kamu. 5 tahun. Ini mereka akan buat apa saja kepada kamu. Waktu itu 5 tahun mereka boleh buat segala-galanya. Sebab itu rugi. Saya bagi tahu kalau belia yang baik, belia yang ada terpelajar, belia yang ada akhlak, yang ada moral, yang nak kepada kepimpinan yang ada integriti, tak cukup hanyalah mereka bising dekat dengan Facebook, dekat dengan TikTok, macam-macam. Tapi kalau mereka tidak mengundi, amat merugikan. Ini tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Akhirnya, saya selalu mengingatkan, mana-mana tempat. Dalam kita berpolitik, sebagai orang Islam, kita berpolitik ialah untuk nak mati. Bukan untuk hidup. Berpolitik sebahagian daripada ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sembahyang Isyak, itu hubungan kita dengan Allah. Lepas sembahyang Isyak kita bincang, ini adalah hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tak cukup kalau kita hanyalah dengan Allah saja. Kalau dengan manusia tak elok. Pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan. Perempuan ni siangnya puasa sunat, malamnya qiyam mulail. Tapi mulutnya becok, dia menyakit hati jiran. Nabi kata wahiyah finnar, dia masuklah neraka. Walaupun dia baik dengan Allah, tetapi dia tidak baik dengan manusia. Kita pun sama. Kita pun sama. Kalau tak makna-makna kita baik dengan Allah, tetapi kita tidak baik dengan manusia. Sebab tu kita menjadi pemimpin ialah sebagai salah satu daripada nak melengkapkan kerja yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat nak mengajar Islam itu semayang, cukup Nabi diutuskan untuk menjadi rasul selama 5 bulan ataupun 3 bulan. Nak mengajar semayang, nak mengajar puasa, nak mengajar zakat, nak mengajar haji. Setakat itu saja cukup Nabi.
diutuskan selama 3 tahun cukup. Tapi Nabi dilahirkan untuk menjadi Rasul selama 23 tahun. 13 tahun di Madinah, 10 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, untuk nak mengajar. Daripada masuk tandas, Nabi ajar kita. Masuk tandas Nabi ajar. Nak keluar tandas Nabi ajar. Ya. Sehinggalah sampai kepada soal pemerintahan. Lepas Nabi tamat, Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun Nabi berada diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW wafat. Maka inilah juga kerja yang kita lakukan ini sebagai melengkapkan kerja-kerja kita untuk nak pastikan apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berpolitik, bukan politik masa depan saya. Saya sudah berumur 59 tahun. Tahun depan 60 tahun. Tahun depan dapat naik ATS kereta api separuh harga. Masuk kelab 6 siri. Bukan bincang masalah saya. Kerana umat Muhammad ni tak panjang umur, tuan-tuan. Umru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sebab tu kerajaan bagi pencen umur 60 tahun. Sempat makan 3 bulan, mati. Yang kita bicara malam ini, yang kita berada di dalam majlis pelancaran PN malam ini, ialah bukan bicara berkenaan masa depan saya. Bukan masa depan Tan Sri. Bukan masa depan Datuk Sri Pija. Bukan masa depan Datuk Sri Hamzah dan juga Datuk Sri Azmin. Yang kita bicara malam ini ialah tentang masa depan anak kita yang masih kecil. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mereka akan hidup 50 tahun lagi. Mereka akan bernyawa 50 tahun lagi. Kita entah menunggu masa saja untuk meninggal dunia. Tapi kita mesti asaskan dengan baik. Kita mesti letakkan asas kekuatan yang baik, asas politik yang baik, asas ekonomi yang baik, asas akhlak yang baik, asas moral yang baik, untuk memastikan supaya mereka hidup dalam keadaan yang baik, untuk mereka dibimbing ke arah kesejahteraan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan nasional, perikatan nasional, perikatan nasional. takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, takbir. Allahu akbar.